Bonjour chers étudiants, on rencontre de nouveau dans la classe français oral introductif et aujourd'hui on va apprendre comment demander les informations personnelles. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam bagi mahasiswa yang masih setia menyimak paparan untuk mata kuliah Français Oral Introductif. Kembali lagi kita bertemu untuk membahas tema yang menarik yang berkaitan dengan bagaimana cara mencari dan meminta informasi kepada orang lain, dan ini bisa kita gunakan di dalam komunikasi bahasa Perancis secara dialog. Baik, kita akan memasuki pada penjelasan berikut. Ya, di unit A kita lihat ada bilan, ada rangkuman, yang salah satunya adalah mengkomunikasikan, ya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita miliki dan bagaimana kita bisa menyatakan mengenai informasi pribadi kita kepada teman. Misalkan ini saya ambilkan dari sebuah email, tapi akan saya ubah ini menjadi sebuah paparan. Ini bisa juga kita gunakan di dalam berkomunikasi. Untuk de itu berasal dari Marco Carvalho dan kepadanya Sandro Carri. Nah, kita tidak akan menggunakan de a ini untuk komunikasi, kita hanya akan melihat pada bagian isinya, ya. Ini kita bisa latihkan di dalam mempresentasikan diri, memperkenalkan diri. Ya, saya akan membacakan. Bonjour Sandro, je m'appelle Marco et j'ai 19 ans. J'habite au Brésil. Mon père est dentiste et ma mère est professeure. J'ai un frère et une sœur. Mon frère s'appelle Ricardo. Il a 26 ans et il est professeur de sport. Ma sœur, Julia, a 23 ans. Elle est étudiante en France. Moi aussi, je suis étudiant à Sao Paulo. J'aime beaucoup la lecture, le football et le rap. Eminem, Public Enemy. Je parle portugais, espagnol, anglais et français un peu. À bientôt, Marco. Ya, dari paparan ini kita bisa melihat bahwa untuk menyatakan nama dengan je m'appelle Marco, usia j'ai 19 ans, ya, alamat dengan j'habite au Brésil. Au Brésil ini karena dia maskulang, ya. Masih ingat kalau nama negara dengan ong atau o, ya. Kalau nama kota dengan a. Nah, ya. Mon père est dentiste, ini menyatakan pekerjaannya. Et dentiste, dokter gigi. Et ma mère est professeur. Ma mère est professeur, ya, seorang pengajar. J'ai un frère et une sœur. Nah, ini menyebutkan kakak dan saudara laki-lakinya, ya, dan saudara perempuannya. Mon frère s'appelle Ricardo. Nah, ini berubah. Ini jadi je m'appelle. Ini mon frère, ya, kakakku laki-laki bernama Ricardo. Il a 26 ans, ya. Ketika ini saya berusia j'ai 19 ans, ini berubah menjadi dia berusia 26. Il a 26 ans. Et il est professeur de sport. Il est professeur de sport. Ma sœur Julia a 23 ans. Elle est étudiante en France. Nah, ini dibedakan, ya. En France, kalau ini au Brésil. Kalau di Indonesia, ya, en Indonesia, ya.
Moi aussi, je suis étudiant à Sao Paulo. Ya, Sao Paulo nama kota, maka dia menggunakan kata depan a. Misalkan saya belajar di Semarang, ya je suis étudiant à Semarang. Ya. J'aime beaucoup la lecture. Ya, ini menyatakan kesukaan. Bisa disebutkan di sini. J'aime beaucoup la lecture, le football et le rap. Je parle portugais, espagnol, anglais, et français. Ya, ini berbicara bahasa apa saja ya. Ini a bientôt ya. Sampai jumpa lagi. Marco. Oke. Nah, ini berikutnya. Ini salah satu pertanyaan yang nantinya mungkin akan muncul apabila Anda mengikuti ujian bahasa Perancis internasional niveau A1 atau level 1 ya. Sebagaimana diketahui bahwa level yang semestinya bisa dicapai mahasiswa itu sampai level 4 ya. Sampai B2 ya. Kalau A1 itu dasar, A1, A2, kemudian menengah itu B1, B2. Ya, saya harapkan nanti kalian bisa sampai ke B2 ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini rendezvous atau kencan ya, atau ya bertemu bisa juga. Pertanyaannya kita baca. Un ami vous demande l'adresse et le numéro de téléphone d'un dentiste ya. Seorang teman bertanya pada kalian ya. Ini jadi vous demande bertanya kepada kalian. Nah, ini letaknya berada setelah subjek. Seorang teman bertanya pada kalian alamat dan nomor telepon dari seorang dokter gigi ya. Kemudian lisez le document. Nah, ini kalimat perintah. Bacalah dokumen di samping ini. Choisissez un dentiste. Pilihlah salah satu dari nama dokter gigi ini. Et donnez-lui ya, berikan pada dia, temanmu yang bertanya tadi, les informations. Berikan informasi kepada temanmu. Nah, ini perintahnya adalah jouer la scène atau bermain peran. Bermain perannya bisa ada pilihan ya, dengan dengan tetangga ini ya. Voisin itu tetangga laki-laki atau voisine. Kemudian avec une autre personne de la classe ya. Ya, misalkan ini kita simulasikan, maka misalkan saya bertanya kepada Maria. Maria bertanya pada saya, Saif, est-ce que vous connaissez un dentiste? Son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Saya akan menjawab, oui, j'ai un dentiste, il s'appelle Barbu Pascal. Oh, Barbu Pascal. Où il habite, di mana dia tinggal? Il habite rue Madame, numéro 33, Bordeaux. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone? Ya, Maria bertanya pada saya. Saya akan menjawab, oui, son numéro de téléphone c'est 05 56 41 00 44. Ya, ingat di dalam pengucapan angka bahasa Prancis adalah dibuat per duaan ya, per puluhan ya. Jadi jangan dieja satu-satu kecuali 0 ya. 05 ini bukan 56 tapi 56 ya. Ini 41 bukan 41 bukan ya. 41 00 44. Oke. Baik, untuk latihan entraînez-vous yang perlu kalian
presentasikan adalah perkenalkan dirimu dan keluargamu kepada salah satu teman Prancis kamu ya. Présentez-vous et présentez votre famille à votre ami français ou votre amie française. Ya. Jadi kalian nanti mengambil satu gambar keluarga, foto keluarga, kemudian medianya boleh menggunakan PPT atau sekaligus gambar yang kemudian dilengkapi suara bisa ya. Boleh juga kalau mau memvideokan kalau kalian sudah siap. Oke, nanti tugasnya bisa diserahkan di folder Google Drive. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Semoga kalian tetap sehat dan bisa beraktivitas. Semoga kita bisa berkumpul di lain kesempatan secara luring. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir.